اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi, pada hari ini kita dapat berkumpul dan kita dapat bersua di bawah satu forum Perdana Siswa Azhar yang mana kita akan mengupas dan membincangkan tentang keberanian Rasulullah dalam menegakkan panji Islam, serta kami akan memetik satu isu semasa yang mana isu semasa ini akan membangkitkan semangat kita sebagai umat Islam. Baiklah, tajuk forum ini adalah keberanian Rasulullah dan pada masa kini dalam menegakkan panji Islam. Seperti yang kita tahu, agama Islam pada zaman Rasulullah begitu utuh dan teguh. Baginda dengan adanya sifat baginda yang berani, yang bertanggungjawab serta berkepimpinan dalam menyebarkan agama Islam, dalam menegakkan agama Islam pada masa itu. Maka dengan itu, kita akan mengupas akan keberanian baginda dalam medan perang, keberanian baginda dalam menyampaikan dakwah serta kepimpinan baginda dalam menyampaikan dakwah pada masa itu, dalam menegakkan agama Islam yang boleh menyebabkan agama Islam boleh sampai pada hari ini. Maka dengan itu, sebelum kita membicarakan forum ini dengan lebih lanjut, eloklah jika kita mengenali ahli panel kita, yang mana kita mempunyai 3 orang ahli panel pada hari ini. Ahli panel yang pertama merupakan saudari Wan Nurdamia binti Wan Azmi yang merupakan salah seorang pelajar anugerah dekan setiap semester dalam jurusan Usuluddin dan Kepujian. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah sihat. Baik. Panel yang kedua, saudari Tengku Nur Nabilah Husna binti Tengku Hasim yang merupakan pelajar cemerlang ijazah sarjana muda Usuluddin semester yang lepas, iaitu yang pada masa sekarang berada di semester yang keempat. Apa khabar saudari? Sihat, Alhamdulillah. Dan ahli panel yang terakhir iaitu saudari Nur Aida Natasha binti Muhammad yang juga merupakan pelajar anugerah dekan setiap semester dalam jurusan Usuluddin dan Kepujian. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis. Saya sihat, Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah, semuanya sihat-sihat belaka, ceria dan gembira. Maka dengan itu, tanpa membuang masa, saya akan mengajukan soalan kepada ahli panel yang pertama kita, yang mana bagaimanakah keberanian Rasulullah, keberanian baginda dalam medan perang, dalam semasa menyampaikan dakwah dan menegakkan panji Islam ini. Terima kasih kepada saudari moderator Nur Alin Atirah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Berbalik kepada soalan tadi, dapat kita ketahui bahawa keberanian ini adalah salah satu sifat terpuji atau sumber kekuatan dalaman yang wujud dalam diri sesetengah individu yang dengannya seseorang mampu bertindak balas terhadap situasi bahaya, ketakutan maupun risiko. Tetapi sebagai seorang Muslim yang bertakwa, kita mestilah berpegang teguh bahawa Rasulullah SAW merupakan teladan yang terbaik dalam hal keberanian, di mana keberanian Rasulullah SAW tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Rasulullah SAW sifatnya begitu sempurna. Baginda sangat bersopan santun, berlemah lembut, jujur dan juga amanah. Namun, perlu kita ketahui bahawa baginda juga memiliki sifat keberanian yang utuh. Oleh itu, keberanian yang konsisten dan tidak tertanding Rasulullah SAW ini menjadi penjamin kepada sokongan kenabiannya. Sebagai contoh, keberanian Rasulullah SAW dalam aspek peperangan.
Peperangan adalah suatu perkara yang tidak asing lagi dari lembaran sirah perjuangan Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah sesekali pun mengecualikan diri dari medan perang. Tetapi sebaliknya, baginda berjuang tanpa rasa takut di barisan paling hadapan bagi menentang musuh. Inilah yang menjadikan baginda SAW pemimpin yang ditaati dan disegani. Antara peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Perang Badar. Secara ringkasnya, peperangan ini merupakan peperangan besar pertama antara umat Islam dan juga kaum musyrikin Mekah. Dan apabila Rasulullah SAW melihat jumlah kaum musyrikin seramai 1,000 orang, sedangkan para sahabatnya hanya berjumlah 313 orang sahaja, maka baginda memalingkan wajahnya ke arah kiblat sambil menadah tinggi kedua tangannya, lalu berdoa memanggil Allah SWT. Ya Allah, turunkanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau musnahkan pasukan Islam ini, nescaya Engkau tidak akan lagi disembah oleh penduduk bumi untuk selamanya. Dengan sangat khusyuk baginda berdoa. Lalu Allah menurunkan ayatnya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal ayat 9. Peperangan Badar ini telah berlangsung dengan hebatnya di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Baginda adalah orang yang paling berani, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya kami melihat betapa dahsyatnya pertempuran di Perang Badar ini. Kerana itu kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Baginda adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Baginda adalah orang yang paling berani melawan musuh dan merupakan orang yang paling banyak ditimpa kesulitan. Kemenangan kaum muslimin dan keberanian Rasulullah SAW yang sangat tinggi telah membuahkan hasil apabila akhirnya dapat memberi satu kesan yang luar biasa terhadap seluruh umat Islam, sekaligus menguatkan lagi kedudukan Islam di Madinah. Islam telah mula disegani oleh kabilah-kabilah, digeruni oleh orang Yahudi dan munafikin Madinah. Kebaikan dan kemuliaan orang Islam semakin terselah di mata kaum-kaum lain. Pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menegakkan syiar Islam haruslah terus kita kenangi dan hargai buat selamanya. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama yang mengupas akan keberanian Rasulullah dalam medan perang. Di mana kupasan itu begitu menarik, begitu mendalam dan dapat kita hayati bahawa beraninya Rasulullah dalam medan peperangan. Sehinggakan baginda ini menjadi benteng kepada ahli tenteranya. Baiklah, itu di dalam medan perang. Bagaimana pula keberanian Rasulullah dalam menyampaikan dakwah? Keberanian Rasulullah semasa berdakwah. Ini akan dikupas dengan lebih lanjut oleh ahli panel yang kedua kita. Dipersilakan ahli panel yang kedua. Terima kasih saudari moderator. Keberanian Rasulullah SAW dalam berdakwah dapat dilihat dalam pelbagai peristiwa. Antaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulakan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW telah mengundang Bani Hashim dan beberapa orang daripada kalangan Bani Al-Muttalib untuk berkumpul bagi mendengar segala apa yang ingin diperkatakan oleh Rasulullah SAW. Namun hampir semua kerabat baginda telah menentang baginda kecuali bapa saudara baginda. Menurut Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab sirahnya, Abi Talib telah menyokong serta membantu Rasulullah SAW dalam menyampaikan ketauhidan kepada umat manusia. Setelah mendapat sokongan daripada saudara baginda, baginda dengan beraninya dan penuh keyakinan berdiri di atas sofa lalu menyeru, "Wahai sekalian manusia!" Lalu orang ramai telah berkumpul berdekatan Rasulullah SAW dan Rasulullah telah mengajak mereka kepada tauhid. Abu Lahab telah menyahut seruan Rasulullah SAW seraya berkata,
celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua? Lalu turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Masad. Sejak peristiwa itulah dakwah-dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebar meluas. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu yang memberi kupasan yang padat dan tepat serta begitu mendalam sehingga kita boleh ratapi bahawa beraninya Rasulullah ini dalam menyampaikan dakwah. Baiklah, seterusnya saya akan meminta ahli panel kita yang ketiga dalam mengupas akan kepimpinan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, yang mana baginda mempunyai kepimpinan yang begitu menarik, kepimpinan yang kita perlu terapkan dalam hidup kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslimin, serta sebagai seorang khalifah, terutamanya di muka bumi Allah ini. Baiklah, dipersilakan ahli panel yang ketiga untuk mengupas dengan lebih lanjut akan perihal ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang diajukan. Berbalik kepada soalan tersebut, kepimpinan Rasulullah SAW dalam berdakwah dapat dilihat dalam pelbagai peristiwa. Antaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam Madinah yang terdiri dari pelbagai kaum, bangsa dan agama. Antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah menyatukan hubungan antara Muhajirin dan Ansar. Berkat hubungan persaudaraan yang terjalin, ikatan dapat diteguhkan dan hal ini memberi impak positif terhadap usaha dakwah dan pembinaan di dalam negara. Selepas menyatukan hubungan persaudaraan itu, Rasulullah SAW merancang untuk membina sebuah masjid di Madinah selepas perhijrahan baginda. Dari situ, Masjid Nabawi telah didirikan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat dan dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Tujuan utama agenda pembinaan masjid ini dibina kerana Rasulullah SAW berpendapat bahawa masjid boleh dijadikan tempat untuk berkumpul umat Islam. Malah hal ini juga boleh dijadikan sebagai satu langkah untuk menyatukan umat Islam melalui dasar agama dan bukan disebabkan semangat perkauman yang menebar di dalam diri tersebar luas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga yang mengupas dan memberi pengetahuan yang lebih lanjut kepada kita untuk kita mengenali kepimpinan Rasulullah semasa menyampaikan dakwah. Baiklah, di keseluruhan pusingan yang pertama ini dapat saya petik bahawa begitu beraninya Rasulullah dalam menegakkan panji Islam ini, dalam menegakkan agama Islam, dalam menegakkan hak-hak Islam, sehingga kita sendiri dapat rasa bahawa agama Islam ini adalah agama yang harus kita pertahankan. Sebagai umat Islam perlu ada dalam diri kita rasa ingin menegakkan hak Islam, rasa ingin menyampaikan dakwah, rasa ingin menegakkan agama Islam ini dengan lebih utuh. Akan tetapi, jika kita dapat lihat pada masa kini di dalam negara kita sendiri, di luar negara, di dalam media sosial, kita dapat lihat bahawa masyarakat Islam sendiri tidak mahu ambil cakna akan penindasan yang berlaku terhadap umat Islam. Ada segelintir masyarakat yang tidak mahu peduli bahawa umat Islam kita sedang ditindas, iaitu di Palestin yang digemburkan digembar-gemburkan di media sosial, digembar-gemburkan berita tentang penindasan Zionis Israel kepada rakyat Palestin. Dalam sepanjang penindasan tersebut kita dapat lihat, kita dapat tahu viralnya beberapa orang masyarakat, beberapa golongan masyarakat yang tidak mahu ambil peduli akan perihal ini. Mereka tidak ambil cakna akan perihal ini. Adakah sifat-sifat yang sebegini menyebabkan umat Islam ini mudah untuk ditindas? Baiklah, jika pergi dengan lebih lanjut,
di media sosial. Begitu luas pengaruh media sosial sehingga kan mereka ingin viral, mereka melakukan perkara yang boleh mempersendakan Islam. Adakah dengan sifat-sifat yang begini menyebabkan umat Islam pada masa kini mudah untuk ditindas? Baiklah, untuk mengupas dengan lebih lanjut akan perihal ini, saya akan mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, yang mana mengapa umat Islam pada masa kini mudah untuk ditindas oleh orang-orang luar, yang mana kita sendiri dapat lihat akan perilaku, akan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam itu sendiri. Saya akan dipersilakan ahli panel yang pertama kita untuk mengupas dengan lebih lanjut perihal ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Okey, persoalan yang sering bermain di minda kita ialah mengapa umat Islam mudah ditindas dan tidak dapat bersatu padu dalam menentang musuh Islam? Baiklah, seperti yang kita ketahui, populasi umat Islam di seluruh dunia memang begitu ramai sekali. Ia umpama buih-buih di lautan seperti yang telah disabdakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, di dalam populasi yang ramai itu, umat Islam terus diancam dan diburu hingga ke hari ini. Justeru tidak bebas untuk mengamalkan ajaran agamanya seperti mana zaman Nabi dan zaman Khulafa' Ar-Rashidin memerintah Madinah dahulu. Umat Islam di seluruh dunia sekarang ini umpama menggenggam bara api selalu. Pada akhir zaman ini, terdapat banyak penindasan terhadap umat Islam. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat adalah mengenai isu semasa di Palestin, Syria, Rohingya dan di negara-negara lain. Jutaan saudara kita ditindas dengan pelbagai cara seperti wanita diperkosa, kanak-kanak dibunuh, masjid dan surau diruntuhkan, tanah dan rumah mereka dirampas, dibakar, dihalau dari kampung halaman, hatta dihalau dari negara asal masing-masing. Itu hanyalah secebis kisah penindasan yang berlaku terhadap umat Islam di seluruh dunia. Boleh dikatakan umat Islam di seluruh dunia mengalami pelbagai rintangan yang harus dihadapi. Jadi, mengapa nasib umat Islam di seluruh dunia boleh jadi sebegitu rupa? Siapakah yang bersalah dalam hal ini sebenarnya? Mengapa umat Islam tidak dapat bersatu padu melawan musuh Islam? Tiada jawapan yang khusus untuk menjawab persoalan itu semua. Tetapi, pada pandangan saya adalah kerana sikap individu yang mementingkan diri sendiri, tamak dan haloba. Bukan itu sahaja, malahan masing-masing enggan mengaku kalah dan bertolak ansur, saling tunding menunding jari antara satu sama lain, sementara musuh-musuh Islam tentu sahaja tersenyum lebar melihat persengketaan yang kelihatan seperti tiada tepinya ini. Musuh tentunya galak menyuburkan benih persengketaan dan menyalakan api permusuhan sesama kita umat Islam. Tambahan lagi, kalau kita teliti beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, baginda sudah menceritakan keadaan yang berlaku sekarang ini dan kenapa ia berlaku kepada umat Islam sehingga diperlakukan sehina-hinanya. Ternyata daripada hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan berlakunya keadaan ini kerana kesalahan umat akhir zaman yang mempunyai antara dua penyakit yang amat kronik. Apakah penyakit itu? Yang pertama adalah cintakan dunia sehingga memperhambakan diri dan seluruh kehidupan kepada dunia. Apa-apa saja yang ditawarkan dunia akan disentap dengan rakusnya sehingga mereka lupa halal haram dan dosa pahala. Lupa kita akan mati dan akan dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang kita lakukan di dunia. Yang kedua adalah takutkan mati. Akhirnya kerana terlampau cintakan dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya menyebabkan mereka takut akan kematian. Nak buat kerja agama takut diancam dan dibunuh, sedangkan umat terdahulu sanggup bergolak gadai hatta terbunuh di medan peperangan demi mewariskan Islam kepada kita hari ini. Jadi, apakah ubatnya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini?
Rasulullah SAW berpesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu berpegang dengannya, nescaya kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Maka, marilah kita kembali ke pangkal agama Islam kita dan berpegang kuat kepada ajaran-ajarannya. InsyaAllah, kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kembali semula kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama itu tadi, yang mana dapat membuka mata kita dengan lebih luas bahawa ramai masyarakat Islam, ramai individu yang tidak ambil peduli, ramai individu yang boleh menyebabkan umat Islam ini mudah untuk ditindas. Jadi, kita sebagai umat Islam, jika kita melihat ada rakyat Islam ataupun saudara se-Islam dengan kita ini sedang ditindas, apakah yang kita harus buat? Apakah tanggungjawab kita ini yang berada jauh dari mereka yang patut kita lakukan untuk mempertahankan hak kita yang sebagai umat Islam ini serta hak kita sebagai saudara se-Islam dengan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perkara ini akan dikupas oleh ahli panel kita yang kedua, yang mana akan memberitahu dengan lebih lanjut, akan mempersoalkan, menguraikan dengan lebih lanjut perihal ini dan apa yang perlu kita lakukan ini apabila kita melihat umat Islam, apabila kita melihat saudara Islam kita sendiri sedang ditindas. Dipersilakan ahli panel kita yang kedua. Terima kasih saudari moderator atas soalan yang sangat bagus. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh umat Islam sekiranya melihat berlakunya penindasan terhadap umat Islam yang lain? Soalan ini sangat bertepatan dengan isu yang sedang hangat melanda dunia sekarang ini. Isu Palestin merupakan isu yang sangat besar. Hal ini demikian kerana rakyat Palestin ingin diusir dari tanah air mereka sendiri. Segalanya bermula pada tahun 1948 apabila Perdana Menteri pertama Israel David Ben telah mengisytiharkan kelahiran negara baharu Israel di Palestin. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam apabila tanah air mereka dijajah dan diwujudkan negara baru di atasnya. Dengan baru-baru ini, kita sedang berada dalam bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Zionis laknatullah ini telah menjalankan operasi serangan secara besar-besaran terhadap rakyat Palestin. Allahu Akbar. Peristiwa ini sangat meruntun hati dan mendapat perhatian masyarakat dunia dari pelbagai agama, bangsa dan negara. Perkara yang pertama yang boleh dilakukan oleh umat Islam adalah dengan menghulurkan bantuan dari segi keuangan, dengan memberi derma ke tabung-tabung misi kemanusiaan. Keduanya memberi keperluan asas seperti makanan, minuman dan sebagainya. Yang kedua ialah memberi sokongan moral. Sokongan moral ini sangat penting bagi menjaga kesihatan mental. Perkara ini boleh dilakukan dengan sentiasa peka dengan isu-isu semasa tentang berita yang berkenaan dengan isu Palestin. Yang ketiga ialah memboikot barangan keluangan Zionis laknatullah dan sekutunya, yakni dengan menghentikan pembelian secara terus ke atas barangan keluangan mereka. Yang keempat adalah yang paling penting, yakni berdoa. Kita hendaklah sentiasa mendoakan akan kekuatan serta kemenangan bagi pihak mereka dalam menentang puak Zionis laknatullah ini. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua itu tadi, yang mana saya menyokong pendapatnya yang memberitahu akan tanggungjawab kita sebagai umat Islam dalam menyokong saudara se-Islam kita di sana dan menjatuhkan Zionis yang menindas rakyat Islam kita di sana. Kita ini sebagai umat Islam, kita juga mempunyai senjata. Senjata kita sebagai umat Islam adalah doa. Jadi berdoalah ketika kita melihat umat Islam kita sedang ditindas. Berdoalah dalam keadaan yang penuh
meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk melawan semua itu, untuk melawan musuh, kita sebagai umat Islam perlu ada semangat jihad dalam diri, dalam mempertahankan hak-hak Islam dan membantu saudara se-Islam kita di sana. Jadi semangat jihad ini perlulah diterapkan dalam diri kita. Bagaimana ingin menerapkan semangat jihad ini dalam diri kita sebagai umat Islam? Saya akan meminta ahli panel kita yang ketiga untuk mengupas dengan lebih lanjut dan memberi pendapat bagaimana hendak menerapkan semangat jihad, semangat keberanian dalam diri kita sebagai umat Islam. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator kerana mengajukan soalan yang sangat menarik bagi saya. Saya tertarik ingin menjawab soalan macam mana cara ingin terapkan semangat jihad, semangat berani dalam menentang musuh. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu maksud jihad. Jihad ialah berjuang dengan bersungguh-sungguh. Mereka yang berjihad digelar mujtahid. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia iaitu menegakkan din, iaitu agama Allah atau menjaga agama supaya sentiasa teguh dengan cara-cara sesuai dengan garis panduan para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan hati, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka iaitu menjadi khalifah di Allah di muka bumi ini. Cara pertama untuk memupuk semangat jihad ialah menambah ilmu pengetahuan supaya dapat memahami maksud dan jihad yang sebenar. Yang kedua ialah menceritakan kisah-kisah perjuangan umat Islam terdahulu sebagai motivasi kepada generasi pada hari ini. Yang terakhir ialah menyuburkan semangat jihad dengan melakukan ibadah-ibadat sunnah seperti qiyam mulai pada waktu malam. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang ketiga itu tadi, yang mana saya menyokong dan saya yakin semua orang menyokong atas saranan dan pandangan serta pendapat yang dijelaskan oleh saudari kita sebentar tadi. Baiklah, jelaslah kita dapat lihat dalam forum ini, kita dapat tahu, kita dapat buka mata kita bahawa agama Islam ini adalah agama yang perlu kita titik beratkan. Apabila kita mendengar bahawa adanya rakyat se-Islam kita ditindas, jika kita mendengar bahawa umat Islam kini semakin luntur, kita perlu tahu apa yang perlu kita buat dan apa tanggungjawab kita sebagai umat Islam dalam menegakkan Islam ini dan menegakkan hak-hak kita sebagai umat Islam. Jadi dengan berakhirnya kupasan daripada panel kita yang ketiga tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Jadi diharapkan kita semua dapat mengambil input-input yang berguna untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, dalam kehidupan seharian kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala